Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini bersua kita di dalam rancangan Duit Family di dalam tajuk mengurus keuangan keluarga, iaitu episod yang keempat pada hari ini. Dan bersama-sama kita pada hari ini ialah yang lain dan tidak bukan, iaitu yang berbahagia penolong Profesor Dr. Nurliza Haslin binti Muslim dari KLMUC. Khabar doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Kita bersua di dalam keempat rancangan episod kita pada ini. Dan hari ini perbincangan adalah lebih menjurus kepada aspek mengurus keuangan keluarga. Pada sesi yang lepas, iaitu episod ketiga, kita melihat daripada segi aspek memilih keperluan ataupun kehendak, yang mana satu keutamaan kita. Tetapi pada hari ini kita membawa satu tajuk yang cukup penting, iaitu bagaimana mengurus keuangan keluarga itu sendiri. Dan mungkin saya tak perlu menjelaskan dengan lebih panjang berkenaan tajuk ini, dan tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan doktor untuk terus mengupas berkenaan tajuk ini. Silakan doktor. Terima kasih Farhan. Hari ini sekali lagi kita akan membuat hands-on practice, membuat belanjawan untuk tahunan, bulanan dan seterusnya mingguan. So hari ini kita akan fokuskan kepada belanjawan tahunan. Okey, kita mulakan dengan belanjawan tahunan. Setelah berbincang tadi bersama keluarga, maka kita akan tentukan dulu pendapatan tahunan kita. Right. So, kita akan gunakan sekarang ini pendapatan bersih yang ada dalam slip gaji kita, sebab itu adalah pendapatan yang kita bawa balik ke rumah. Ya. So, katalah dengan gaji 3,000, setelah ditolak KWSP dan andaikan kita belum ada pinjaman bank dan sebagainya, ya. So setelah ditolak KWSP, mungkin gaji kita tinggal 2,700 atau 2,600, ya, setelah ditolak SOKSO dan sebagainya. So 2,600 darab dengan 12. Okey, berapa Farhan? 2,600 darab 12? 2,200. So kita ada pendapatan sumber kita. Saya suka ni panggil T diagram. So di sebelah kanan adalah sumber kita untuk sepanjang tahun 2021. Jadi ini adalah waktu yang sesuai untuk kita membuat belanjawan tahunan untuk tahun hadapan, iaitu tahun 2021. Okey. Dengan andaian COVID-19 dah settle, kita pun tidak ada kemungkinan dibuang kerja, maka pendapatan kita adalah berapa tadi Farhan? 31,200. Isteri bekerja? Ya. Berapa pendapatan? 1,008. 1,008 darab 12. 21,600. So kita campurkan kedua-duanya. Jadi 52,800. Ini adalah pendapatan kita untuk setahun. Ya. So kalau untuk pendapatan per kapita, kita di atas sikit garis kemiskinan. Ya. Okey, yang pertama tadi kita dah setuju bahawa bahagian untuk kita bagi kepada ibu dan ayah kita harus kita dahulukan. Katalah kedua-dua ibu bapa masih ada? Ibu saja. Ibu saja. Sebelah isteri? Sebelah isteri, ibu dan ayah. Ibu dan ayah. So di sini kita jangan pentingkan ibu bapa kita sahaja, kita juga harus memberi yang seimbang kepada ibu dan bapa mertua kita. So katalah kita asingkan 100, 200 darab 12. This is untuk sumbangan kepada ibu dan ayah kita. Okey. Ibu, ayah
200 darab 12. Yang kedua, tempat tinggal kita. Ya, tadi kita pentingkan barang dapur, tapi kita naik sikitlah tempat tinggal, sebab kalau tak ada tempat tinggal itu mesti dibayar. Sama ada ansuran kepada bank atau ansuran kepada penyewa. Ya. So katalah purata sewa di Kuala Lumpur, tinggal di Kuala Lumpur, Di Petaling Jaya. di Petaling Jaya. Purata sewa dalam 700. 700. So sewa 700 darab 12. Yang ketiga, makan. Belanja dapur. Berapa selalu belanja dapur? Secara average. 200 200 sebulan. sebulan tu. Okey. Anggaran tu. Barang dapur ya. Barang dapur tak apa, kita bagi 50 contingency lah. 250 darab 12. Saya terlupa dia 2 mulut aja. Saya 8 mulut sebab tu RM800. Okey. Yang keempat tadi apa? Tadi Rumah sudah, makan sudah, anak. ya, anak. Ya, anak tanggungan kita. Sebelum tu nafkah isteri dulu. Ya. Okey, nafkah isteri 150 kali 12. Yang kelima, perbelanjaan anak. Anak saya 1000. Sebulan. Ya. 1000 kali 12. Yang keenam, insurans. Insurans lebih kurang 400. 400 kali 12. So ini adalah keperluan asas. Kalau kita ikut teori Maslow, ini keperluan tingkat pertama. Ya. Yang bawah ni dah keperluan tingkat kedua dah. Insurans, dia naik tingkat kedua. Yang 1 sampai 5 keperluan fisiologi tingkat pertama, iaitu makan, tempat tinggal, pakaian. Ni tak masuk pakaian. So kita anggapkan nafkah isteri ni dia pandai-pandai lah beli baju sendiri sebab dah bagi markah. Kalau dia ada bagi make up tu dah barang kehendak. So kalau tak ada make up pun tidak menjejaskan kehidupan dan tidak menjejaskan ibadah. Dia ada 2 consideration. Keperluan dengan kehendak. Adakah dia menjejaskan kehidupan kita di dunia, kehidupan yang asas, ataupun dia menjejaskan ibadah kita. Maksudnya macam telekong. Tak ada telekong, dia tak cukup syarat nak sembahyang sebab tak boleh tutup aurat. Telekong atau seumpamanya. So dia menjadi barang keperluan. Berapa kali ganti? Sekali je setahun. Kalau dia kata nak ganti tiap minggu tu dah nafsu dah tu. Even kalau kata nak ganti tiap bulan pun, itu pun dah jadi barang-barang luxury dah ya. So kita mungkin budget every 6 month ke, okeylah bagilah every 6 month sebab dia perkara yang menjejaskan ibadah dan sebagainya kan, tak koyak ke apa ke, so kita bagi keutamaan macam tu. Pakaian tu bukan kita beli tiap-tiap bulan. So kita boleh budget juga. Nombor 7, pakaian. So bila buat bajet ini kita kena ambil kira pakaian untuk hari raya, pakaian untuk sekolah, so semua dalam pakaian. So kita senaraikan pakaian. Katalah pakaian untuk raya 3 beranak, anak seorang je kan? Seorang je. 3 beranak, hari raya 1000. Tak sampai. Untuk pakai hari raya saja kan? Untuk hari raya. 300 je doktor. Oi, bagus ni. Tak banyak. 300 tak payah kali 12. Sebab dia sekali setahun. 8 percutian. Saya tahu 8 percutian. Bagi Chan lah. Balik kampung berapa kali setahun? Balik kampung berapa kali setahun? Saya dalam 6 ke 7 kali saja. Balik kampung. You, isteri? Isteri. Balik kampung isteri. Mak saya dekat kampung je. Jadi tinggal dengan berdekatan dengan mak, tak ada bajet lah nak balik tengok mak Okey, 7 kali. Sekali balik agak-agak berapa kali?
Berapa harga? Bajet. 300 kali 7. Okey, sekarang kita senaraikan semua sekali. Mana tadi pemadam? Okey. Kita senaraikan barangan keperluan kita. Kita tengok dulu yang ini, keperluan asas berapa agaknya. 200 kali 12 2,400. 700 kali 12 8,400. You check ya. 250 kali 12 3,000. Bagus. 150 kali 12 1,800. 1,000 kali 12 12,000. Anak tadi ya. Insurans 400 kali 12 4,800. Okey, lagi? Pakaian 300 jam. Okey, tak apa. 300. Percutian 2,100. Okey, satu lagi kita lupa. Saving nak simpan berapa sebulan? Main kutu ke? Banyak bentuk lah cara saving. Saving paksa, main kutu. 100 sebulan. Okey, saving 100 sebulan, 1,200. Sekarang kira semua. RM10,000, 10,008, 13. 36,000. Tolak dengan 52,800. Ada 16,800. Boleh beli kereta baru second hand. Ya, ini kalau kita biasanya bila kita, pengalaman saya selama 30 tahun, bajet ini adalah 70% tepat. So 16,000 ini kita masih boleh campur tolak keperluan. Saya tengok sebab Farhan dia peruntukkan pakaian 300. Bagus Farhan ni. Baju isteri sepasang, baju awak sepasang, baju anak 3 pasang. Ya? Betul? Dalam anak 2 pasang je lah lebih kurang. Oh, 2 pasang kurang. Nak cukupkan 300 RM50 kan sepasang. Sangat berhemah, sangat bijak, sangat sederhana. Farhan tahu ada orang yang membelanjakan 10,000 untuk hari raya. Ada. Lebih pada itu pun ada. Lebih pada tu. Jadi kat sini kita boleh ada lagi keperluan seperti katalah nak buat cermin mata. Ni contingency. Jika tidak digunakan, lebih baik disimpan. Jangan kata saya nak kongsilah cara saya buat bajet. Saya akan pergi shopping. Shopping yang bukan keperluan asas ini. Pada dulu saya kerja kerajaan, gaji saya pada 25 hari bulan. So 23 hari bulan saya akan pergi shopping. Shopping barang-barang yang tidak perlu. Shopping untuk kehendak, bukan barang perlu. Saya hanya akan shopping pada 23 hari bulan sebab saya percaya duit yang ada pada dompet saya ataupun purse saya dalam handbag saya pada 23 adalah duit lebihan bulan itu. Duit lebihan bulan itu. Kemudian saya akan belanjalah. Sebab saya tahu 25 saya akan dapat gaji semula. Itu kalau kerja kerajaan. Tetapi kalau kita ada pekerjaan yang kurang selamat, keselamatan pekerjaan itu bila belum masa kita boleh kena berhenti dan sebagainya, lebih baik jangan ikut cara saya. Maksudnya apa yang ada lebihan pada bulan itu maka kita simpan sebagai saving. Sebab apa ni tak masuk lagi Farhan? Isteri nak bersalin. Ini baru satu anak.
kena rancang isteri nak bersalin, kena rancang mak ayah sakit, belanja-belanja tersebut tak termasuk dalam belanja asas. Sekurang-kurangnya bila kita rancang begini, belanja asas kita untuk setiap bulan sudah dibajetkan. Sudah ada, pasti ada, insya-Allah. Tuhan bagi rezeki lebih dengan cara berjimat. Ada macam-macam, macam mana nak jimatkan kos. Kalau kita belajar bisnes, belajar ekonomi, ada pelbagai cara untuk kita jimat kos dengan mengelakkan pembaziran. Macam tadi hari raya 300 bagus, saya tak pernah jumpa 300. Alhamdulillah kalau boleh, maknanya dia betul-betul menghayati tarbiyah Ramadan lah. Lebih zuhud, lebih humble. Sebab ini sebenarnya bukan keperluan pun. Belanja raya berlebih-lebihan ini. Sebab baju-baju raya, ada yang buat 30 hari baju raya, itu nafsu namanya, kehendak. Benda-benda macam tu. Tukar lansir baru, tukar sofa baru, tukar kereta baru. Jangan tukar isteri baru, sudah. Okey? Itu pun kena bajet juga. Kalau nak tambah isteri, kena bajet. Kalau mampulah. Tapi lebih baik kalau mampu pun satu cukuplah. Kalau tak ada keperluan. Sebab tu tadi kita punya keyword adalah keperluan. Walaupun kita mampu, walaupun gaji kita banyak, Farhan ada lebih 16,000, Farhan boleh pergi Phuket, boleh pergi Krabi. Sekarang PKP tak boleh pergilah. Kalau tak, boleh pergi Maldives 16,000. Pergi London pun boleh, 3 beranak pergi Perth. Boleh pergi. Sebab tu sebenarnya bila kita kata rakyat Malaysia sangat terkesan, saya hairan masih ada yang boleh pergi melancong dalam pakej-pakej pelancongan percutian yang mahal dan sebagainya. So lebih baik kalau saya macam Farhan, ada anak yang kecil, lebih baik simpan. Sebab kita tak masuk lagi perbelanjaan, simpanan untuk anak pergi belajar, simpanan untuk pergi Mekah. Potongan tabung haji, ada orang buat tabungan haji supaya due time kita boleh pergi menunaikan fardu haji. So berlanjalah berhemah, rancang perbelanjaan anda. Kita akan bertemu untuk bajet bulanan di episod akan datang. Baiklah, begitulah penjelasan dan kupasan yang telah dihuraikan oleh Yang Berbahagia Dr. Nurliza sebentar tadi. Dan semoga dengan contoh-contoh yang telah diberikan kepada anda sebentar tadi dapat memberikan garis panduan kepada kita semua berkenaan dengan perancangan keluarga kita berkenaan dengan aspek kewangan. Jadi ini sebenarnya telah ditunjukkan, contoh itu adalah contoh daripada saya dan mungkin ada sedikit daripada doktor. Mungkin perbelanjaan tuan-tuan dan puan-puan kami tak pasti. Itu tuan-tuan dan puan-puan kena berbincang sesama sendiri bersama dengan pasangan masing-masing. Bagaimanakah anda ingin merancang perbelanjaan yang sepatutnya dan yang kurang sepatutnya. Dan diharapkan dengan contoh yang telah diberikan ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada kita di dalam musim kita dilanda kegawatan ekonomi dan tak kira lagi doktor, orang yang kena buang kerja, macam mana mereka nak bayar dengan kos yang sebegini banyak, dan bagaimana pula mereka nak menampung lagi untuk beberapa bulan yang akan datang. Dan kita tak pasti, mungkin COVID-19 akan memakan masa yang agak lama, kita tak pasti. Tapi bagaimana dengan masa depan mereka, bagaimana dengan keadaan dan nasib mereka untuk mengharungi kehidupan yang akan datang. Dan saya fikir semestinya doktor, hutang, perbelanjaan dan sebagainya ini menjadikan kita tidak tidur nyenyak dibuatnya. Betul. Kita tak akan dapat tidur nyenyak. Kadang-kadang dikejar hutang, kalau dengan alung lagi satu hal lagi, hutang dengan pihak-pihak yang tidak sepatutnya. Jadi perbelanjaan yang secara diberikan garis panduan kepada kita diharapkan mampu memberikan kita sedikit sebanyak agar kita dapat berbelanja dengan berhemah dan juga berjimat-jimat. Sekali lagi diucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Bagi Doktor di atas kesudian beliau untuk bersama-sama kita pada hari ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sila like dan share Facebook Perkim Kebangsaan dengan Twitter, YouTube dan juga Instagram. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa dan ketika di dalam episod yang akan datang. Kita bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.